Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Aliza Nisha binti Nur Hisham sebagai moderator kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahaskan tentang topik tajuk stres dalam perhubungan. Di sini saya menjemput seorang sekretari untuk memberikan pendapat tentang perhubungan. Soal tentang stres dalam perhubungan. Saya menjemput sekretari kita. Saya Aisyah Sofia sebagai sekretari. Okey, di sini saya menjemput Cik Arisa Sofia sebagai sekretaris kita pada hari ini. Di sini saya menjemput dua tetamu kita pada hari ini untuk mengongsikan masalah yang mereka hadapi mengenai stres dalam perhubungan. Di sini saya menjemput Saya Nur Afiqah. Saya datang pada tempat ini untuk berkongsikan cerita saya itu daripada segi perhubungan dalam keluarga. Dan nama saya Naila Sanja. Saya datang hari ini untuk mengobrol mengenai perhubungan stres dalam kalangan kawan. Okey, itu dia tetamu kita pada hari ini. Saya menjemput dua orang tetamu untuk mengongsikan cerita mereka masalah yang mereka hadapi. Dan saya menjemput seorang juga untuk memberikan pendapat tentang masalah-masalah mereka. Sebelum kita mendengar masalah yang dihadapi oleh para tetamu kita pada hari ini, kita akan meminta sekretaris kita untuk menerangkan apa itu stres dalam kehidupan. Okey, stres ni adalah satu perasaan yang tidak bagus untuk kita sebagai seorang manusia. Stres ni juga boleh bagi impak yang besar dalam suatu hubungan. Ya, antara punca stres ni adalah kemungkinan dalam masalah kewangan ataupun masalah bersama pasangan kita ataupun tekanan dalam kerja. Perubahan besar seperti pindah rumah ataupun kelahiran anak ataupun masalah kesihatan juga boleh terjadinya stres. Okey, itu adalah penerangan daripada sekretaris kita mengenai stres. Sekarang kita akan mendengarkan masalah yang akan diceritakan oleh salah seorang tetamu kita, iaitu Puan Afiqah. Okey, untuk kisah saya pada hari ini, melibatkan cerita bekas rumah tangga saya. Saya macam saya sampai saya ni dah berkahwin 5 tahun. Untuk 5 tahun pertama, saya dengan suami saya kira macam orang kata kira bahagia lah kan. Bahagia rumah tangga macam tu lah. Maybe sebab kita tengah rasa macam fasa honeymoon lagi kira. Lepas tu dalam 2 tahun tu kita pun sebenarnya tak ada rancang nak ada anak lagi. Dan kita orang pun setia kata tengah sibuk dengan life masing-masing. Dia kerja sebagai office worker dan saya pun ada kerja saya sendiri. So kita orang kalau balik rumah pun kita kata jumpa tapi time waktu malam kita sebab masing-masing sibuk dengan kerja kan. After tahun kahwin tu, saya nampak perubahan dari suami saya. Dia start jadi panas malam. Lepas tu sikit-sikit je nak berhenti, nak naik tangan. Kalau gaduh benda kecil pun dia nak besarkan benda tu. And dia akan terus macam keluar pada rumah, terus tak nak balik gitu hari tu.
Baik, boleh saya tanya, adakah sifat-sifat perubahan dia tu yang membuat kamu stres? Bagi saya, perangai dia yang berubah tu taklah membuat saya stres, tapi buatkan saya bingung bertanya-tanya apa salah saya. Sebab kiranya kalau kita orang ada macam perselisihan faham pun, kita bergaduh, benda macam tak boleh nak bawa berbincang, nak duduk stable contohnya kira. So jadi saya macam bertanya-tanya apa masalah dia, kenapa dia tak nak cakap dengan saya sedangkan saya ni sendiri. Pernah tak tanya dia apa masalah? Saya sejujurnya saya pernah try cuba untuk kiranya berbincang dengan suami saya, macam saya ajak dia duduk sebenarnya. Time tu saya tengok keadaan dulu, pasti keadaan sama ada kiranya sesuai ataupun tidak kan. Dan saya try panggil dia untuk kira bincangkan masalah tu, walaupun sebenarnya bagi saya benda tu kira tak ada masalah pun, tapi saya pernah cuba. Okey, jadi apa reaksi suami awak? Mungkin dia marah ke ataupun tak ada reaksi daripada dia? Apa yang saya nampak masa kami cuba untuk selesaikan masalah tu, dia jadi akan macam tiba-tiba nak marah, tiba-tiba kata kau ni kenapa so benda macam tu. Macam muncul masalahnya macam besar. Contohnya macam kami berdua nak keluar makan pada waktu malam, and then benda tu selalu kira macam akan jadi tak adalah masalah, cuma akan jadi satu pergaduhan kecil je lah. Tapi bagi saya benda tu boleh settlekan sekejap je, tapi dia nak marah kata semua benda tak kena apa masalah kau, so benda lepas tu dia terus nak acing tepi, and then suruh saya duduk luar. Okey, jadi sekarang adakah puan tahu apa isu sebenarnya jadi konflik? Sejujurnya saya tak tahu, sebab suami yang saya kenal dulu tak sama dengan sekarang. So dari mana datang kita punya masalah ni pun saya rasa dah try bincang dengan dia, saya dah try untuk cari jalan penyelesaian, tapi saya rasa belum. Sebab kiranya saya seorang je yang kiranya cari jalan penyelesaian, tapi dia tak nak pun, tak nak cuba. Dia tahu nak marah, lepas tu naik tangan. Saya lama-lama jadi saya jadi kecewa. Maksudnya dah tak sehaluan lah, tak sefahaman sehaluan apa dengan suami. Sekarang ni apa status puan dengan suami? Adakah dia masih sama-sama sekarang? Puan masih bertahan dengan dia ataupun macam mana? Keadaan saya dengan suami saya sekarang masih sama, cuma tak macam dulu. Sebab dulu macam dia kan selalu tak ada kat rumah, saya pun selalu balik kerja, lepas tu memang penat tapi masa maybe salah saya juga, sebab saya attend kat dia pun sebelumnya, dan saya tahu maybe salah satu sebab pun maybe sebab orang pun dia tak ada anak kan, so benda tak boleh lagi nak macam ada kira benda yang boleh menyeretkan kita orang lagi yang macam tu. Boleh saya tanya pendapat bakar, adakah saya masih perlu bersanding ataupun saya syukur untuk cari jalan penyelesaian. Dari pendapat saya, communication tu adalah
adalah selalu upaya untuk berkomunikasi dengan suami puan. Tapi dengan apa yang saya dengar, suami puan pun tak berapa beri kerjasama. Jadi puan tak perlu berkomunikasi dengan dia ke satu tempat sebab itu sahaja cara untuk selesaikan. Selain itu, mungkin puan perlu bagi dia ruang untuk dia bersendirian sebab kemungkinan dia punca daripada apa yang dia berubah tu mungkin atas dasar masalah kewangan ataupun punca tekanan daripada kerja. So puan perlu cari apa punca terjadinya berlakunya benda tu. Kemudian puan perlu bertanyalah pada suami puan setiap hari tentang perkembangan dia, macam mana dia kat tempat kerja, okey ke tak dia bekerja. Jadi mungkin dari situ boleh bantu lembutkan hati dia dan mungkin akan beri perubahan yang baiklah tentang hubungan puan bersama suami. Saya akan cuba untuk cari inisiatif untuk perbaiki semua hubungan. Ini kita telah mendengarkan perkongsian daripada Puan Afika mengenai masalah yang dia hadapi yang menyebabkan dia berasa stres mengenai hubungan dia. Kita punya sekretaris pun telah memberikan pendapat tentang masalah yang dia hadapi. Saya harap pendapat itu cukuplah untuk membantu dia menyelesaikan masalah dia. Seterusnya kita akan bergerak kepada tetamu kita yang terakhir, iaitu si Aina untuk mengkongsikan masalah yang dia hadapi. Okey, kadang-kadang dengan saya pula yang berkaitan dengan hubungan dengan kawan. Kerana saya dengan kawan tu mempunyai sedikit salah faham. Pada awalnya kami berdua tak ada apa-apa masalah, tak ada gaduh, tak ada. So kita tak ada masalah lah. Just sejak-sejak ni lah kita orang baru masuk tempat belajar. And then tak sama mudah dan biasalah kalau tak sembilan ni kita ada kawan baru, kita ada kawan baru dan juga kan ada berkenaan dengan kawan baru. So rasanya kita orang ni dah tak sama sekitaran lah. Saya hapuskan dengan environment saya dan dia pun ada environment dia. Dan lepas tu biasalah kalau kita dua ni dah tak sama bidang, kita akan mestilah akan busy dengan bidang masing. Dia ada kerja dia, saya ada kerja saya. Jadi saya tak ada masa untuk dia. Banyak masa dalam segi dengan cerita dia, apa yang terlepasan dia. Macam tu kan baik, kita kan tak terlepasan kawan kita. Okay. Mungkin saya pun tak buat macam tu. Saya pun tak cari ini sangat, tak dengar apa-apa yang dia nak ceritakan, nak dikongsikan. Sebab saya busy dengan saya punya pembelajaran. Dan kami tu macam dah rengkang. Baik, apa yang saya dengar, kamu adalah seorang pelajar. Jadi saya nak tahu, adakah apa yang terjadi ni mengganggu keseharian kamu? Tak adalah mengganggu. Disebabkan kami dia renggang dan dia pun tiba-tiba macam
macam jawapan ini dari saya daripada tengok saya berkawan dengan orang sana sini, mainan dia jadi cemburu. Tapi saya kena tak ada pula. Kalau nak kawan dengan orang lain, saya tak ada nak cemburu ke apa pun tak ada. Dan saya takut je nak kawan saya sebab bila dalam diri saya tak kisah nak kawan saya. Ini macam mana awak tahu dia cemburu? Apa yang dia buat apa sampai awak rasa? Dia tak buat apa-apa, just dia tunjukkan dia cemburu dengan saya. Perasaan cemburu dia tu apa yang dia buat dekat awak sampai awak rasa stres? Dari segi dia bercerita pasal satu kesalahan dekat orang lain, orang dia kicau je tau. Dia buruk-burukkan saya, macam tak nak bagi orang lain berkawan dengan saya sebab dia buruk-burukkan saya. Macam mana tahu awak tahu dia burukkan awak? Sebab saya dengar daripada orang-orang yang berkawan dengan dia, orang-orang dalam sekitar dia, karangan dia, dalam kelas dia, budak-budak kelas dia, dan dia jauhkan dia daripada saya dari segi dia muka dia, cara cakap dia, dia macam jaga dia lah macam dia. Dan juga cerita dia pasal saya dekat dia buat masa tu sebab kemungkinan adalah orang lain tak nak berkawan dengan saya. Jadi dari situ saya tahu yang saya pernah juga ajak dia tanyakan dia apa yang dia tak berpuas hati dengan saya, cara saya buat apa saya kat dia. Hujan cakap dengan orang lain tak nak berkawan dengan saya. Saya faham macam tu. Juga dia dah cakap buruk-buruk tentang saya dekat kawan-kawan dia. Macam saya cerita benda yang saya tak buat. Dan orang lain mestilah percaya apa yang dia cakap sebab itu kawan dengan saya. Takkan orang tak percaya. Jadi bila orang dia dah cerita dengan orang buruk-buruk saya, mestilah orang pun fikir saya buat benda. Jadi bila orang dah bila orang dah start pandang-pandang saya fikir macam saya macam dah terancam. Jadi orang tengok benda yang saya tak buat. Saya rasa dia stres lah bila orang dengar kita sebelah pihak saja. Daripada pendapat saya tentang masalah awak ni, yang apa yang awak boleh buat yang pertama sekali adalah berkomunikasi. Macam apa yang dihadapi oleh Puan Afika tadi, berkomunikasi tu adalah kunci. Jadi apa-apa masalah yang menyebabkan stres yang berhubungan dengan manusia ni, kita perlu berkomunikasi. Dan Aina berkomunikasi dengan kawan tersebut dan benda tu tak efektif, tak bagi perubahan yang positif. Puan Aina perlulah fokus pada diri sendiri. Seperti buat sesuatu yang Puan Aina suka, yang boleh bantu untuk mengurangkan stres tersebut. Dapat saya juga Cik Aina boleh mengabaikan dia macam tak payah nak fikir tentang apa yang orang lain cakap, apa yang orang lain buat, just fokus untuk diri kita sendiri. Dan itu akan tidak membuat Cik Aina stres lah sebab tak perlu fikir apa yang orang lain cakap. Just kita cuma fokus dan kita
diri kita dan ambil kita macam mana. Itu tak selamanya pun aku jumpa dengan orang tu. Ini tak nak stres dengan apa yang orang lain. Sikit lagi saya nak tambah iaitu dengan siapa pun saya nak berkawan perlu set limit lah. Jadi macam berkawan jangan terlalu rapat, jangan terlalu percaya, just cuma berkawan biasa saja. Boleh orang cakap jadikan sebagai kenalan. Sebab benda tu kita tak tahu akan datang, boleh jadi kesan yang buruk pada diri kita, buat diri kita rasa stres. Saya akan ikut apa pendapat daripada Cik Ais dan Cik Safia. Dan saya cubalah buat orang tu. Saya percaya. Kita telah mendengarkan cerita yang dikongsikan oleh tetamu kita pada hari ini, dan saya harap tetamu kita akan cuba saya harap pendapat yang diberikan oleh sekretaris kita pada hari ini akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Dan kita akan jumpa pada topik lain yang akan datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.